warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukir Hakimin Aliyah dan saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat. Arus Seram Berhad ditemukan di Citra Kedah pada tanggal 1 Februari 2020. Arus Seram Berhad adalah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputra dan didaftarkan di bawah SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selain itu, syarikat ini telah didaftar di bawah Kementerian Keuangan, iaitu MOF, dan telah diperoleh sebagai kontraktor Bumiputra. Kini, Arus Seram Berhad telah menjadi salah sebuah syarikat mencuci kenderaan dari Citra. Selain menyediakan perkhidmatan mencuci kenderaan, syarikat ini juga telah menjual beberapa produk, iaitu pengelap kereta dan sabun pencuci kenderaan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat. Syarikat ini diterajui oleh Amirul Naim dan pengarah eksekutif Firas Akbar, pengarah operasi Chris Hakim, penasihat kewangan Muhammad Irfan, penasihat pengurusan Welu. Encik Amirul Naim berpengalaman luas dalam sistem perbankan melibatkan pengurusan kewangan dan aset. Dan beliau juga merupakan pengurusi dan pemegang saham dalam beberapa perniagaan berasaskan perdagangan dan perkhidmatan. Beliau ialah seorang graduan akuntan bertauliah dan merupakan penggerak utama dalam syarikat. Setelah itu, beliau layak untuk menjadi pengasas sebuah syarikat. Adalah Encik Firas Akbar. Aktiviti beliau ialah mengetuai segala urusan melibatkan perniagaan dalam negara dan berpengalaman luas dalam perniagaan. Encik Hakim pula mengetuai segala urusan melibatkan pembuatan produk, pemprosesan dan pembungkusan, dan dibantu oleh pengurus bahagian penghilangan. Manakala Encik Muhammad Irfan berpengalaman luas dalam urusan keuangan syarikat dan merupakan ahli lembaga pengarah syarikat bersekutu di Malaysia. Encik Welu berpengalaman luas dalam perniagaan luar negara melibatkan pengurusan. Untuk visi dan misi kami, pertama visi kami adalah untuk menjadikan syarikat mencuci kenderaan terbesar di Malaysia dan banyak cawangan di negeri-negeri lain. Untuk misi pula, untuk menjadikan salah satu syarikat yang menawarkan perkhidmatan pencuci kenderaan terbaik di Malaysia. Selain itu, membekalkan produk penjagaan kenderaan yang berkualiti tinggi dan memenuhi citarasa pelanggan di Malaysia. Matlamat kami ialah untuk memberikan perkhidmatan dan penghasilan produk kepada pelanggan mengikut citarasa kehendak pelanggan, serta memberi keutamaan kepada 3 aspek apabila berurusan dengan pelanggan, iaitu ketepatan hantaran, kualiti dan perkhidmatan. Kami ingin menguasai 50% pasaran pencucian kenderaan di Kedah dan Perlis menjelang 2025. Menambah cawangan menjadikan syarikat ini syarikat yang berjaya mengkomersialkan produk penjagaan kenderaan berjenama sendiri. Dan kami telah membuat kajian matlamat ini dapat dicapai sebelum 2025. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firaqo BLS Rosli, nombor metrik 1064. Hari ini saya akan terangkan tentang produk dan perkhidmatan. Yang pertama, perkhidmatan yang kami sediakan ialah cucian luar dalam kenderaan, cucian luar sahaja, cucian seat kereta, cucian rosak kenderaan, vacuum alas kaki dan mengilatkan dashboard. Untuk bahagian produk kami pula, kami mengeluarkan sabun mencuci kenderaan jenama sendiri, pengilat dashboard, pengilat tayar, minyak wangi kenderaan, minyak penjaga cat kenderaan, kain pengelap kenderaan dan spa jenama sendiri. Seterusnya yang kedua, rancangan operasi. Syarikat kami telah merancang operasi untuk membuka kedai membasuh kenderaan ini. Perancangan ini dilakukan selepas perbincangan ahli-ahli syarikat ini. Tujuannya untuk menilai daya maju perniagaan, menjadi garis panduan dalam pengurusan syarikat dan supaya sumber modal dan input perniagaan dapat diagihkan dengan berkesan. Pada bulan Januari, kami telah mengambil keputusan untuk membuat pelan perniagaan. Pelan ini dibincangkan secara teliti untuk mengelakkan benda yang tidak diingini berlaku dalam syarikat ini. Seterusnya, untuk bulan Februari dan Mac, perancangan operasi ialah memohon pinjaman kewangan dari bank untuk membangunkan bangunan, membeli peralatan, mencetak bahan promosi, membeli banner dan lain-lain. Pada bulan Mac juga, pemasangan peralatan inventory, reka bentuk, logo dan edaran risalah akan diedarkan. Pada bulan April pula, perniagaan akan beroperasi. Dalam masa yang sama, risalah dan kad perniagaan akan diedarkan di kawasan Citra untuk memaklumkan kepada penduduk Citra. Akhir sekali, pada bulan Mei, perniagaan akan beroperasi secara sepenuhnya. Seterusnya yang ketiga, proses pesanan. Untuk pemesanan perkhidmatan cucian kenderaan dan produk
yang kami sediakan, para pelanggan boleh membuat pesanan melalui online seperti menghantar mesej kepada kami menggunakan WhatsApp, Instagram dan menghantar email kepada syarikat kami. Apabila telah membuat pesanan kepada syarikat kami akan menghapus barangan tersebut dengan menjanjikan pulangan wang kepada pelanggan jika barang tersebut sampai lewat pada tarikh yang ditetapkan. Selain itu, pelanggan boleh terus menelefon kami pada nombor yang tertera pada kertas ataupun banner yang kami paparkan. Seterusnya, kaedah pesanan untuk perkhidmatan dan produk kami ialah secara terus ke cawangan kami. Pelanggan datang dan boleh tinggalkan kenderaan mereka dan mereka boleh berehat di ruang yang kami sediakan untuk keselesaan para pelanggan kami. Okey, seterusnya kami sediakan drive-thru kepada pelanggan kami. Para pelanggan tidak perlu menurun dari kenderaan mereka untuk mencuci kenderaan. Syarikat ini menyediakan mesin automatik untuk mencuci kenderaan yang mana pelanggan tidak perlu keluar dari kenderaan. Pelanggan terus masuk ke dalam mesin tersebut bersama kenderaan mereka. Akhir sekali, kami sediakan penghantaran produk kami terus ke rumah pelanggan. Kami sediakan cash on delivery ataupun COD kepada pelanggan kami yang membeli 5 barangan ke atas dan kami tidak akan mengambil cas penghantaran kerana kos penghantaran adalah percuma kepada pembeli barangan kami. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrul Naim bin Muhammad Nazari, nombor metrik F1039. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang strategi pemasaran yang kami buat dalam syarikat kami. Okay, yang pertama ialah produk. Syarikat kami mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi yang mampu bersaing dengan produk yang diimport dari negara luar seperti produk dari China. Kami lebih fokus kepada kehendak pelanggan supaya produk yang kami tawarkan ini dapat memenuhi terasa pelanggan. Kami akan sering melakukan kajian dan perbandingan produk supaya kami dapat mengeluarkan produk yang lebih berkualiti. Okey, yang kedua ialah harga. Harga perkhidmatan dan produk yang kami tawarkan adalah berpatutan dan tidak terlalu mahal. Kerana jika kita tahu, jika kita punya produk terlalu mahal, pelanggan tidak mampu untuk membelinya. Okey, dengan setiap pengiraan harga yang telah kami lakukan terlebih dahulu sebelum pengeluaran produk supaya target pemasaran kami tercapai dengan baik. Selain itu, kami membuat perbandingan produk yang kami keluarkan dengan produk dari negara lain seperti produk dari negara China. Kami cuba merendahkan harga untuk perkhidmatan dan produk kepada pelanggan serta mendapat keuntungan yang berpatutan. Okey, seterusnya ialah promosi. Syarikat kami melakukan pelbagai jenis promosi bagi memastikan produk dan perkhidmatan dikenali dan mendapat perhatian pelanggan. Tujuan promosi ini dilakukan adalah untuk orang lebih mengenali tentang kami punya produk supaya kami punya produk laku di pasaran. Syarikat kami juga menggunakan pelbagai jenis promosi untuk menarik minat dan perhatian pelanggan. Contohnya promosi yang kami lakukan ialah memberi kupon basuhan kenderaan secara percuma apabila pelanggan itu membeli produk yang kami keluarkan. Selain itu, syarikat kami membuat cabutan bertuah untuk pelanggan yang bernasib baik. Okey, seterusnya ialah pengiklanan. Pengiklanan ini juga adalah penting dalam sesuatu syarikat untuk mendapatkan keuntungan. Jenis pengiklanan yang kami buat adalah kami menggunakan poster dan banner yang diletakkan di kawasan perumahan yang berhampiran dengan premis kami. Tujuan kami melakukan pengiklanan adalah untuk memberitahu kepada orang ramai tentang syarikat kami yang telah kami buka untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, seterusnya pemasaran internet. Syarikat kami menggunakan laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan pelbagai lagi. Selain itu, kami akan sering membuat live dalam Facebook dan Instagram setiap hari supaya para pelanggan tertarik dengan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan. Dengan cara ini, pelanggan lebih tertarik dengan syarikat kami. Penggunaan cara ini lebih mudah dan menggunakan kos yang sangat rendah. Kami juga menyediakan tempahan produk kami secara online dan cash on delivery iaitu COD. So, sesiapa yang mahu membasuh kereta ataupun membeli sabun dan sebagainya, kami boleh pergi ke rumah pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Bukan sahaja pelanggan datang ke tempat kami, malah kami juga boleh pergi ke sana untuk memberikan perkhidmatan. Okey, seterusnya ialah lokasi yang strategik. Lokasi juga amat penting dalam menubuhkan satu syarikat kerana jika kita menubuhkan satu syarikat di tempat yang tiada orang, mungkin syarikat kita tidak akan berkembang. Malah ia akan lebih mundur. So, syarikat kami memilih lokasi yang amat strategik. Syarikat ini memilih kawasan
pekan kerana kawasan ini kawasan tumpuan. Selain itu, kawasan yang syarikat kami pilih amatlah berdekatan dengan institut-institut pengajar yang mana kawasan ini ramai dengan pelajar. Yang terakhir ialah membuat kad ahli. Syarikat kami akan menyetuskan satu cara yang lain untuk menarik perhatian pelanggan dan menjaga pelanggan yang tetap dengan membuat kad ahli untuk pelanggan, dan pelanggan dapat menggunakan perkhidmatan dan produk kami dengan mendapat harga ahli. Harga ahli tersebut ialah lebih murah daripada harga biasa dan boleh membuatkan pelanggan akan mengulangi mendapatkan perkhidmatan dari kami. Dengan cara ini kita mampu menjaga pelanggan yang tetap dan menambah pelanggan lain. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, nama saya Wilun Anak Lelaki Bencik. Nombor metrik saya F1058. Hari ini saya nak menerangkan pemilihan lokasi untuk syarikat kami. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan perniagaan ini ialah di Jitra. Kami memilih untuk membuka perniagaan kami di Pekan Jitra. Lokasi ini amat strategik kerana di kawasan ini mempunyai ramai penduduk. Pemilihan untuk membuka perniagaan ini berdekatan dengan SIMAT kerana kawasan itu berhampiran dengan Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Institut Latihan Pedestrian Jitra, Kolej Komuniti Gate Mara, Institut Aminuddin Baki, kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. Maka dengan membuka perniagaan di kawasan ini, peluang untuk mendapat pelanggan adalah tinggi. Analisis SWOT. Untuk analisis SWOT, kami membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan. Kekuatan dalam syarikat ini adalah harga yang berpatutan, kualiti produk dan perkhidmatan yang baik, memberi perkhidmatan yang pantas, lokasi yang strategik, sasaran pelanggan yang ramai. Ia juga menimbulkan beberapa kelemahan, iaitu tidak mampu mengeluarkan produk yang cepat, memerlukan masa yang lama untuk menghasilkan produk, kekurangan kaki tangan pekerja, kos permulaan yang tinggi, sewa tempat yang mahal. Dalam bahagian peluang pula, kami menuju kepada prospek masa depan yang cerah, mempunyai ramai pelanggan dan dapat menubuhkan cawangan baru. Untuk bahagian halangan dalam syarikat ini adalah bersaing dengan syarikat yang lain, bersaing dengan produk dari China, dan halangan yang terakhir sekali ialah syarikat lain akan meniru konsep dan yang digunakan oleh kami. Prospek keuntungan. Dalam bahagian prospek keuntungan pula, syarikat kami telah membuat kaji selidik. Jumlah penduduk yang menetap di Perlis dan Jitra adalah 616,787 orang. Kaji yang dilakukan adalah 80% yang menetap di Jitra. Ini mempunyai kenderaan sendiri. Apabila kami membuat anggaran, pelanggan yang datang untuk mencuci kenderaan dan membeli produk, ini mampu mencecah sehingga RM6,000 sebulan. Anggaran sehari syarikat ini mendapat sambutan dari pelanggan sebanyak 200 orang. Selama sebulan, syarikat ini mampu memperoleh RM6,000 sebulan. RM30 akan didarabkan dengan jumlah pelanggan yang berpotensi untuk menggunakan perkhidmatan, iaitu sebanyak 200 orang. Apabila didarabkan dengan 12 bulan, maka syarikat ini mampu memperoleh sebanyak RM216,000. Maka dengan adanya kaji selidik ini, kami mampu untuk membuka cawangan yang lebih banyak, terutamanya membuka di Perlis. Berdasarkan pengalaman dan kelayakan pihak perusahaan, kami pasti syarikat Mukhlis Hakim ini mampu mencapai target ini. Malahan, lebih dari yang diduga. Ini kerana kami mempunyai ahli-ahli kongsi yang berpengalaman luas dalam bidang perniagaan dan berpengalaman dalam mengatur langkah-langkah perniagaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Bustami. Nombor metrik 1059. Saya akan menerangkan keuntungan kasar, pelan jangka pendek dan rumusan. Bagi keuntungan kasar, ramalan keuntungan kasar kami pada tahun yang pertama untuk pendapatan ialah RM72,000 dan perbelanjaan kami ialah RM32,000. Maka kami mampu mendapat keuntungan kasar sebanyak RM40,000 selama 1 tahun. Pada tahun berikutnya pula kami anggarkan pendapatan kami mampu memperolehi lebih 2 kali ganda dari tahun sebelumnya.
kami anggarkan sebanyak RM144,000. Untuk perbelanjaan pula pada tahun kedua ialah RM50,000 dan jumlah keuntungan kasar kami ialah RM94,000. Pada tahun terakhir pula, kami anggarkan jualan menurun sedikit berbanding tahun kedua. Kami anggarkan RM100,000 pada tahun ketiga. Manakala perbelanjaan pula kami anggarkan sebanyak RM20,000. Maka keuntungan kasar kami pada tahun ketiga ialah RM80,000. Apabila melihat pada keuntungan kasar syarikat ini, kami mampu anggarkan syarikat ini mampu untuk membuka cawangan baru di Perlis dengan mengambil masa selama 3 tahun sahaja. Bagi pelan jangka pendek pula, syarikat kami mempunyai beberapa pelan jangka pendek yang mana syarikat kami akan meningkatkan efisiensi dan kapasiti output. Selepas itu, kami bercadang untuk mengambil 2 unit mesin cuci automatik pada hujung tahun seterusnya. Selain itu, kami mampu menambah bilangan pekerja di syarikat ini untuk memastikan keselesaan pelanggan. Seterusnya, syarikat ini akan memperluaskan perkhidmatan ke seluruh negeri Perlis dan Kedah. Akhir sekali, membuka cawangan di selatan tanah air. Bagi rumusan pula, kemunculan syarikat Arup merupakan satu inovasi di Malaysia, sangat berpotensi besar menjadi pesaing yang padu antara kalangan yang terpadu. Selain itu, syarikat ini dapat membantu ramai pelajar dengan membuka peluang pekerjaan sementara kepada mereka. Dengan itu, mereka mampu untuk lebih berdikari.